Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih Tuan Imam Datuk Qasam Masjid. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Pada malam ini kita sambung lagi perbicaraan kita. Pada bulan lepas saya sebut berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kitab kita ini adalah perbincangan qawaid al-ma'rifatul bid'ah. Kaedah untuk mengenal pasti benda-benda yang bid'ah yang tidak ada kaitan dengan agama. Sebelum pada kita sebut bid'ah tu, kita kena sebut sunnah dulu. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita sunnah. Bila ada balance di antara kita memahami sunnah dan kita juga mengenali bid'ah, barulah amalan kita akan disebut sebagai ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Perlu diingatkan, kita mengaji bid'ah ataupun pengecaman bid'ah ni bukan untuk kita membid'ahkan orang. Itu kena letaklah kepala. Tapi kita mengaji adalah untuk checklist kita punya amal, adakah dia masuk dalam sunnah ataupun dia melencung kepada bid'ah. Boleh faham ni lah. Barulah kita mengaji. Orang panggil mengaji untuk bawa bekal ke akhirat. Bawa bekal ke akhirat. Dan saya telah pun tempuh kitab ni, insya-Allah akan sampai. Dan ada hamba Allah nak wakaf kitab ni, InsyaAllah lah kita cuba dapatkan secara percuma untuk tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat faedah daripada apa yang tuan-tuan mengaji. Dan kitab, supaya kitab ni jadi bahan pusaka yang besar untuk anak cucu akan datang, sebagai garis panduan dalam beramal mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Tuan-tuan boleh fikirlah penting tak pentingnya benda ni, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratul Mulk. Alladzi khalaqal mauta, kami buat al-maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan. Didahulukan menyebut mati berbanding dengan hidup. Sepatutnya kita hidup dulu baru mati. Kasih. Sepatutnya kita hidup dulu baru mati, tapi disebutkan mati dulu baru
hidup. Di antara tujuan, di antara sebab Tuhan sebut mati dulu, supaya kita ingat bahawa hidup kita ini ada perjalanan yang panjang, iaitu bermula dengan kematian. Itu perjalanan panjang. Seseorang akan berjalan ke negeri akhirat bermula dengan kematian. Bermula dengan kematian. Apabila mati seorang itu, maka telah berlakunya akhirat untuk diri dia. Dan usia kematian dia itu bermula daripada hari dia mati sampailah bila-bila sampai masuk syurga lebih lama daripada usia hidup atas muka dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur dia 63 tahun. Tapi dia berada di alam barzakh lebih lama daripada umur dia. Tok Wan kita mungkin mati umur 60, tapi dia duduk di alam barzakh lebih daripada 60 tahun. Itu menunjukkan bahawa perjalanan akhirat itu lebih lama. Namun perjalanan akhirat yang lama itu Allah Ta'ala suruh cari bekal daripada atas muka dunia lagi. Jadi bekal kita nak bawa ni, konsep dia jangan bagi basi. Kalau basi nak makan tak boleh. Kita masak letih-letih dengan sedap dengan ayam dengan kambing, nak bawa bekal pergi Kuala Lumpur. Tak siapa di Kuala Lumpur, berhenti di guru nak makan, tengok berbuih, buang saja. Sekali lagi beli di kedai juga cari. Akhirat pun begitu. Bekal sembahyangnya dengan solatnya dengan apa, semua sekali amal ibadah kita buat, tapi basi. Bila basi, Tuhan tolak. Sebagaimana nasi kita tak mahu yang basi, lauk tak mahu yang basi, semua kita nak hak terbaik. Amal pun ahsanu amalan, hak terbaik juga. Boleh faham ni? Jadi hak terbaik itu hak Nabi ajar, hak paling baik. Hak terbaik hak Nabi ajar. Kalau kita nak mengaji ni, hak Nabi ajar ni. Cuma bila kita mengaji hak Nabi ajar, kita kena mengaji juga benda yang tidak diajar oleh Nabi. Dan macam mana benda tu boleh berlaku. Hak Nabi tak ajar tu, macam mana benda tu boleh berlaku. Kalau seseorang tu dia ahli maksiat, dia berzina ke dia buat apa, dia mudah nak berhenti sebab dia tahu benda tu maksiat. Orang mencuri mudah nak berhenti sebab dia tahu mencuri tu maksiat. Orang berzina, dia tahu berzina tu maksiat. Minum arak ke apa ke, dia tahu bahawa benda tu maksiat. Dia nak berhenti mudah. Tapi orang yang buat ibadah, dia claim bahawa benda tu ibadah dan benda tu tidak dibuat oleh Nabi SAW, dia payah nak berhenti. Sebab dia claim benda tu baik, dia tak claim benda tu jahat. Jadi tuan-tuan kena nampak benda ni. Baik. Di antara isu yang kita nak bahas di dalam risalah yang kecil ini, iaitu makna bid'ah daripada sudut bahasa pertama, dan yang kedua makna bid'ah daripada sudut syarak, dan yang ketiga perbandingan antara makna bahasa dan makna syarak, dan hubungan di antara perkataan ibtida' dan ihdath. Ibtida' mengada-adakan, ihdath makna benda baru. Apa benda kedua-dua tu, hubungan di antara kedua. Yang keempat, yang kelima, hubungan antara bid'ah dengan sunnah. Dan yang keenam, hubungan antara bid'ah dan maksiat. Yang ketujuh, hubungan antara bid'ah dengan maslahah yang berlaku. Maslahah ni maknanya keadaan yang berlaku pada zaman sekarang. Dan yang ke-8-nya, ciri-ciri bid'ah. 8 perkara. Saya kiranya kalau kita belajar 8 perkara ni, insya-Allah kita boleh reti.
Saya akan bekalkan satu teks depan tuan-tuan ni juga berkaitan dengan ilmu usul bid'ah, tapi karangan orang lain lah. Tapi yang ni tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan boleh faham, kerana ada juga kita kadang-kadang kita nak rujuk di sini. Maka dua kitab lah kita pakai. Kitab induknya sebagaimana yang saya sebut ni, Qawaid al-Bid'ah satu, yang keduanya Risalah ini. Nanti kita akan photostat dan kitab ni sampai insya-Allah. Masing-masing pakai ambil tu, jangan bagi cucu buat jet pula. Jangan buat buku nasi lemak apa, biar anak mengaji betul, biar anak mengaji betul. Bismillah. Baik. Dan saya telah sebut pada bulan lepas bahawa kita mengaji bukan kita nak bergaduh dengan orang, dan bukan kita nak membid'ahkan orang. Tidak. Kita mengaji, kita nak kenal benda tu bid'ah ataupun sunnah. Begini, kalau seorang guru matematik, semua matematik ni dia ada formula dia. Formula dia untuk menyelesaikan masalah matematik. Dia tidak akan lari daripada formula. Yang pertama sekali, kalau kita mengaji matematik, kita kena mengaji sifir. Betul tak? Wajib hafal. Zaman saya sekolah dulu, tak ingat sifir, kena berdiri atas kursi. Berdiri atas kursi. Tak ingat. Sampailah ingat. Sebab itu formula dia. Daripada situlah dia berpecah. Tolak, tambah, campur, bahagi semua. X kuasa Y darab 2 tu lagi pening lagi tu. Tu lagi pening. Sebagaimana cikgu yang buat formula, anak murid akan jawab soalan mengikut formula yang ada. Dikira orang tu bijak apabila dia boleh buat formula baru. Formula baru tu tidak lari daripada kaedah matematik 2 darab 2 tetap jadi 4. Boleh faham tu? 2 darab 2 tetap jadi 4. Kecuali mai orang politik 2 darab 2 5. Itu tak boleh pakai. Nampak ni? Orang politik 2 darab 2 mungkin boleh jadi 5. Kita tak boleh pakai tu, sifir tu. Kita nak pakai formula yang ada. Orang yang boleh buat formula matematik yang baru, formula dia tu tidak akan lari daripada kaedah asal. Boleh faham ni? Tidak dinamakan bid'ah seorang yang boleh buat satu formula baru tetapi tidak boleh lari daripada kaedah asal hadis Nabi SAW. Nak beza di antara khilaf dengan bid'ah ni. Saya tunjuk contoh pada tuan-tuan hak tadi lah. Tetapi apabila seorang buat mari formula baru, dan formula dia tu lari daripada kaedah asal formula ni, rosak habis semua. Kiraan jadi tak betul. Dia buat mari satu benda baru, lepas tu dia nak sandar kepada apa yang telah ada dengan cara tidak betul, rosak amalan dia. Lain dengan dalil dah ada. Dalil bab makanan, contoh bab makanan, dalil dah ada dah, cuma mazhab ni kata halal, mazhab ni kata haram. Kenapa? Macam formula tadi lah, dia tak lari daripada formula asal, cuma cara dia mengolah benda tu. Maliki kata buaya boleh makan, Syafi'i kata tak boleh. Maliki kata harimau boleh makan, Syafi'i tak boleh. Anak anjing kurang pada 2 tahun atau pelik-pelik lagi tu, saya tak buat keluar lah pelik-pelik ni. Tapi nak sebut dalam mazhab Maliki, tak lari daripada hadis Nabi. Bukan makna dia buat benda baru, itu orang panggil khilaf. Benda baru ni dia ambil satu perkara, dia kata benda tu ibadah, sedangkan benda itu tidak pernah difahami oleh sahabat sebagaimana yang dia faham, dan tidak pernah dibuat oleh sahabat sebagaimana dia buat, dan tidak pernah dibuat oleh mana-mana ulama mazhab sebagaimana dia buat. Itu orang panggil benda bid'ah dan benda baru. Jadi di hadapan kita ini, kita nak tahu kaedah tu lah, supaya senang kita menyelesaikan masalah. Bila ada kaedah, masalah mudah selesai.
Bila tidak ada kaedah lah yang menjadi, masalah tu susah nak selesai. Boleh faham ni? Sebarang benda-benda yang tuan-tuan keliru, tuan-tuan boleh bertanya soalan bertulis berdasar apa yang saya jawab, syarahkan ini. Tuan-tuan letak atas meja, sebelum saya mengajar, saya akan jawab. Misalan saya mengajar minggu ni tak faham, tuan-tuan tanya bulan depan, baru saya jawab. Boleh faham tu? Ada soalan, kita jawab, tak ada masalah. Soalan by one gini saya tak berapa nak layan sangat sebenarnya, sebab jadi masa jadi panjang. Kita maghrib sampai isyak ni masa terhad je. Kalau saya mengajar lepas isyak, tak apa nak tanya sampai subuh, tak apa. Tapi kena buat marilah ayam McD ke KFC ke, tak apa. Nak kita jawab lagi banyak lagi dah. Gitu. Boleh faham ni? Itulah soalan. Tak faham, tak apa tanya. Nak tanya direct gitu, saya tak berapa suka mana. Baik. Kita pergi satu-satu. Yang pertama sekali, saya sebut bulan lepas makna sunnah, kita faham dah. Sunnah. Af'alun Nabi wa aqwalun Nabi, taqrirun Nabi. Perbuatan Nabi, af'alun Nabi, perkataan Nabi, dan pengakuan Nabi. Pengakuan maknanya Nabi akui benda tu. Contohnya azan. Azan, Nabi tak pernah azan. Kalau ada azan ya, Allah Akbar, Nabi tak pernah azan. Tapi Nabi akui benda tu mimpi daripada seorang sahabat. Itu juga termasuk dalam akuan Nabi SAW. Bilal, contoh dia buat semayang lepas wuduk, dia semayang 2 rakaat. Nabi akui benda tu. Tapi benda tu sendiri dah sebutlah hadis Nabi lama dah. Cuma Nabi memperakui benda tu daripada Bilal. Tu orang panggil taqrirun Nabi, akuan Nabi SAW. Baik. Tu sunnah. Sekarang ni bid'ah. Dari sudut bahasa, bid'ah ni itu suatu yang direka. Asal daripada perkataan bada'a, iaitu mencipta. Mencipta. Itu dari segi bahasa. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam agama ni dia ada istilah bahasa dan istilah syarak. Yang pertama sekali, sebab apa orang kata ada istilah bahasa? Kerana agama ni mari daripada Nabi yang berbangsa Arab. Diturunkan Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran juga di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Al-Quran ni sendiri dan bahasa yang Nabi bercakap bahasa Arab, tapi kelas A dia panggil. Ini kena banyak faham sikit benda ni, sebab kita orang Melayu, nah, orang Perlis pula, orang Kelantan pula kena Perlis belah abi. Nah, tadi saya dengar video tadi, dia jangan duk buat cempaka bewok, dia kata. Berapa dia saya pun tak tahu. Dia kata dia lorak abi, dia kata. Unik juga bahasa ni. Jadi kita ni ada bahasa kita. Kelantan ada bahasa. Orang sini kalau sebut Melatan tu kasar sikit dia punya tu. Orang Kelantan ni dia Melatan ni gimana? Nah, mana pergi ke mana? Melatan ni gimana? Bukan nak kata bahasa kita, bahasa yang kita guna. Kalau pergi belah Melaka apa tu, Melaka teruk lagi. Mula-mula jumpa dia tu dia maki dah, kata teruk. Saya pergi satu tempat belah mana ada hulu-hulu, Terengganu, hulu. Pergi. Sudah hidan nasi apa dia kata, sila ke darah, dia kata. Kata dia ni nak ajak makan kan, nak bergaduh, dia kata ni. Dia kata sila ke darah. Lepas tu kawan saya kata, orang sini cakap gitu, baru kita faham. Dia macam jadi satu cerita lah. Cerita dia bukan hadis lah, cerita. Orang Kuala Lumpur dia berkawan orang Kelantan. Orang Kuala Lumpur dia berkawan orang Kelantan.
Ada dia cuti sekolah, cuti-cuti mengaji, kawan tu marilah jalan rumah ni, orang Kelantan ni. Orang Alik Jeli tu mari, dia pun mari. Dia mari. Assalamualaikum. Mak dia ada. Waalaikumsalam. Masuklah. Masuk. Dia kata, mak gimana? Dia keluar sekejap, dia kata. Dia pergi Kota Baru, tak pergi dia balik lah, masuk dulu. Kawan mak dia pun masuk apa semua siap-siap. Beri makan. Makan kawan tu, sudah makan. Dia pun rehat lah, mak dia pun hulur bantal, mak orang Kelantan tu. Dia kata guling, Guling. Orang Kelantan ni guling tu makna tidur. Dia ada 3 bahasa. Yang pertama guling dia panggil. Yang kedua jenera. Yang ketiganya nyenggeng, dia panggil menyenggeng. Orang tu kata nak menyenggeng sikit, kata nak tidur sikit. Yang kedua nak jenera sikit. Hak ni guling. Kawan tu orang Kuala Lumpur, dia kata hai guling. Orang sini sudah makan boleh jadi guling, dia kata. Dalam hati dia lah. Lepas tu mak dia pun akak air masuk semua, hidang air masuk. Tak apalah, guling dulu mak dia kata. Dia kata suruh guling pula. Orang Kuala Lumpur ni guling. Mak dia kata apa sakit perut, dia sakit perut. Hai dok, dia kata dah mak cik suruh guling. Bengok mak dia tu. Guling tu mana apa? Tidurlah sekejap sementara tunggu. Tu mana guling. Tu bahasa. Arab ni dia kaya, bahasa dia lagi hebat kaya. Dia punya kekayaan bahasa dia. Apatah lagi bahasa yang Nabi bercakap. Bahasa yang Nabi bercakap. Dan bahasa Quran ni tak adalah bahasa yang paling hebat kalau orang mengaji ilmu bahasa Arab. Contoh saya bagi pada tuan-tuan. Perkataan Al-Quran surah Ar-Rahman, kalau kita biasa baca dah, Ar-Rahman sepatah. Dalam dunia ni tak ada orang bercakap sepatah. Kerana kalam, percakapan ni dia kena bercakap banyak patah baru faham. Banyak patah baru faham. Kerana dia mesti kalam al-lafzul murakkab, dia mesti tersusun, mufid, sempurna. Saya makan nasi dengan sudu. Okey? Orang faham tak? Orang faham? Saya naik kereta. Kalau kita ambil hok depan tak belakang tak jadi. Kereta saya naik. Tu banglah. Dah ambil benda letak ke depan. Ambil fa'il ni letak belakang. Jadi juga. Kalau cakap saya nak kata apa saya saja sepatah. Mana boleh? Tapi Quran dia bercakap sepatah kau faham. Ar-Rahman. Rupa-rupanya ada masa kita bercakap sepatah, masa kita terkejut. Pergi dalam hutan, jumpa harimau, lari, lari. Tak kena cakap banyak dah. Tak kena lari cepat, bawa harimau mari, gom punya makan ke dia habis dah. Kalau bercakap banyak-banyak, faham ni? Ar-Rahman ni kalau dari segi nadanya satu kejutan daripada Allah Ta'ala. Itu bahasa. Bahasa Quran ni kita terpaksa mengaji balaghah. Kita terpaksa mengaji balaghah untuk memahami gaya bahasa Al-Quran. Yang mana orang Arab dengar Al-Quran sendiri pun dia jadi telopong. Walaupun Quran itu disebut dengan Arabian dalam bahasa Arab. Dia telopong juga. Kenapa? Kerana hebatnya bahasa Arab ni sebut satu-satu perkara. Contoh lagi, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghizal ma'. Ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telan air. Seolah-olah bumi ni macam ada mulut yang besar. Telan air, gob. Bumi ni besar mana? Besar bumi ni dah. Bukan kecil. Besar bumi ni, tapi seolah mulut yang besar. Cara Allah Ta'ala guna telan-telan ni, kita biasa telan air padan dengan air dengan gelas kita. Tapi bumi sebesar-besar ni, besar mana mulut bumi tak tahulah. Itu bahasa yang Allah Ta'ala guna. Seperti juga benda ada di hadapan kita ni, dari sudut bahasanya, dari sudut syarak, dia mesti ada dua istilah. Sembahyang, as-salah ya lughatan ad-du'a.
Semayang daripada sudut bahasa, doa, permintaan. Kita semayang ni makna kita minta dengan Allah. Tu daripada sudut bahasa. Daripada sudut syarak, aqwal wa af'al, perkataan, perbuatan, dimula dengan takbir, diakhir dengan salam. Baik. Yang daripada sudut bahasa ni kita hanya beri penerangan saja. Hak kita nak pakainya, iaitu perbahasan daripada sudut syarak dia tu. Jadi bid'ah daripada sudut bahasa dipanggil sebagai suatu yang direka. Suatu yang direka. Tu makna daripada sudut bahasa. Daripada sudut syarak, bid'ah dari sudut syarak mempunyai 3 syarat. 3 syarat. Sesuatu perkara yang tidak akan dianggap bid'ah di sisi syarak melainkan memenuhi 3 perkara ini. Ini hak penting ni. 3 perkara. Pertama, ia melakukan sesuatu perkara yang tiada contoh sebelumnya. Melakukan sesuatu perkara baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Pertama. Yang kedua, disandarkan perbuatan tersebut kepada agama. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut tidak bersandarkan kepada dalil syarak yang umum ataupun yang khusus. Baik, kita pergi satu-satu. Allahu Akbar. Yang pertama sekali, melakukan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Sama ada perbuatan baru yang kita reka ni buat pertama kalinya. Contoh saya bagi, penyembahan berhala. Penyembahan berhala ni ada tak berlaku? Ada, sebelum kita ada. Tapi ambil hak awal sekali berlaku zaman bila. Sebelum awal tu ada ke tak orang sembah berhala? Tak ada. Kerana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dakwah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari di mana orang musyrikin Mekah ni kata bahawa sembah berhala ini merupakan salah satu daripada ajaran agama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala jawab melalui cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim dalam surah Al-Qasas, surah Al-Anbiya, bahawa Nabi Ibrahim memecahkan berhala. Orang Mekah dia bukan tak percaya pada adanya Allah, dah. Orang Mekah mempercayai adanya Allah. Dan Allah itu buat langit bumi, dan Allah itu menurunkan hujan. Dia percaya semua. Dah mana jadi syirik dia ni? Syirik dia apabila meletakkan wakil di antara dia dengan Allah. Berhala-berhala yang disembah tu bukan Tuhan, tapi wakil dia dengan Tuhan. Boleh nampak ni? Dalil yang boleh kita beri, Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah. Kalau kamu tanya dia, wahai Muhammad, siapa yang dia buat langit bumi ni, siapa yang buat? La yakulunna Allah. Dia jawab Allah buat langit bumi. Malahan perkataan Allah itu sendiri adalah satu perkataan yang digunakan oleh orang jahiliah. Dia tulis bismillah, dia tulis bismikallahumma, dia tulis dalam surat perjanjian untuk memulaukan Nabi SAW dengan orang Islam.
dan perjanjian itu digantung di Kaabah. Tulis bismikallahumma, kena makan di anak-anak. Nabi kata, mau kita tengok satu perkataan je hak tak makan di anak-anak, itu Allah. Ni kita tengok, oh betul ya kata Muhammad. Maknanya Allah tu dia guna. Sebab tu dulu kecoh penggunaan kalimah Allah di Malaysia ni. Nah, ada orang kata boleh guna. Asal hukum memang boleh guna, tapi keadaan dan waqi' Malaysia ni tak boleh guna. Tak sesuai. Nak letak satu hukum yang bersifat khilaf ke apa ke, kena tengok juga keadaan. Kena tengok keadaan juga. Nak buat hudud, boleh nak buat hudud, tak ada masalah, memang hudud kena buat. Tetapi kena memahamkan orang apa dia hudud tu sendiri. Bukan boleh buat mencuri, ambil potong tangan tu, tak boleh buat begitu. Dia kena ada cara dia. Benda yang boleh membawa kepada cegahan, hal tu nombor satu. Bukan nak kita tangkap orang berzina, kita ketuk pintu tengah-tengah malam, lepas tu kita tangkap dakwa mahkamah, tu tak betul. Tu orang panggil tajassasu, dia panggil mengintip orang. Bila seorang tu dah tutup pintu rumah dia, tak ada hak dah kita nak pergi tangkap dia, tak ada hak dah, kecuali dia mengganggu orang lain. Dan di mana kena buat, di mana? Di peringkat cegahan. Satu hotel yang nak masuk bilik hotel mesti ada kad nikah. Kalaulah hotel tu benarkan orang yang tak ada kad nikah boleh masuk, maka hotel tu disita dan diberi denda yang cukup tinggi. Itu makna cegahan. Baru betul. Ni saya sebut je lah, saya bukan menteri agama. Nah, cuma saya syorkan ahli parlimen pun tidak. Tapi cara untuk mencegah satu benda, bukan ambil satu perkara tu buat, tidak. Islam tidak begitu. Islam tidak begitu. Menyebabkan orang boleh faham bahawa Islam ni ganas. Itu yang paling teruk. Masa Allahumma salli ala Muhammad, Taliban meritah. Masa Taliban meritah di Afghanistan lah, dia kutip habis TV ni. TV ni dia bakar api habis semua sekali. Kan bukan salah TV tu, TV tak salah. Orang yang ada TV dalam rumah dia tu habis dia bakar. Tak salah benda tu, salah nak isi TV tu dengan apa. Situ duduk dia. Begitu juga dengan orang berzina ni, kita kena bukan nak hukum orang berzina, rejam, lepas tu ataupun rotan. Ya, benda tu kena buat, tapi dia peringkat cegahan itu kena ada. Baru faham, oh begini Islam, begini Islam. Kalau tidak, orang tak faham apa dia agama ni sendiri. Menyebabkan orang kita, orang Islam sendiri pun tak faham agamanya apa. Itu ya duk buat, duk reka benda-benda tak ada contoh. Jadi sembah berhala tu tak ada contoh daripada Nabi-Nabi. Tak ada contoh. Kalau satu amalan kita buat tidak ada contoh daripada sahabat, di situ je duduk dia. Nabi nombor satu. Nabi cakap kepada sahabat. Sahabat ni tuan-tuan nak tahu, segala amalan dia tak tinggal walaupun satu, dia buat. Takkanlah sahabat nak tinggal satu amalan, lepas tu zaman kita klaim amal ni baik, amal ni hebat, bacaan ni hebat. Ada seorang ustaz saya tengok dalam video tu, dia kata Nabi suruh kita berselawat. Nabi suruh kita berselawat. Berselawat lah macam mana pun. Mana boleh kata begitu? Apa tak baca hadis ke? Tak baca hadis ke? Sahabat kata qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tahu cara nak beri salam kepadamu wahai Rasulullah. Cuba ajarkan kepada kami cara berselawat. Baca hadis sikit ustaz. Jangan duk sebut begitu. Tak baik sebut begitu. Tak amanah dengan ilmu. Ustaz mana-mana tak payah tahulah, tak penting. Ya. Oh, maka kita boleh selawat. Nak selawat begini, boleh. Nak selawat begini, boleh. Mana boleh? Sahabat tanya Nabi, Nabi diam. Dalam riwayat kata 3 kali baru Nabi jawab.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ajar lagi macam mana cara nak selawat pada Nabi. Kerana ayat selawat tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia kecuali selawat. Mana ada? Semayang, wa aqimis salah, semayang. Zakat, zakat. Haji, wa adzim fin nasi bil haji wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semua ibadah-ibadah ni suruh. Tapi selawat, ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia dulu. Innallaha, aku Allah. First, second dia, malaikah berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, baru Allah Ta'ala suruh. Nabi tak jawab, ikut pandamu lah sahabat, nak selawat macam mana pun, nak puji aku ikut pandamu lah. Tak ada. Dan kita pun tak pernah dengar Umar berselawat begini, Abu Bakar berselawat begini, Uthman selawat begini, Abdullah bin Abbas selawat begini, Abdullah bin Zulqawani selawat ni, sahabat mana ada? Mana ada? Boleh buka kitab Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, orang tabligh duk baca tu kan. Dalam tu ada hadis sahih, ada juga hadis tak apa sahih, dhaif tak apalah. Kita ambil sahih dia tu. Seorang Maulana hadis yang hebat di India, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dia tulis satu tajuk dalam bab tu, Fadail Durus Syarif. Bahasa Urdu tu, Durus Syarif, fadilat selawat kepada Nabi. Dalam tu macam Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa zawjat. Macam-macam lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dia panggil selawat Ibrahimiyah. Siapa dia ajar tu? Nabi aja. Ni mari puak kita ni, madat ya maulana ya Husain, gong selawat. Awak pula hotok gerak aku. Minta maaf lah, kasar sikit. Kita kalau bab syariat ni diubah, minta maaf, kita kata sungguh. Kalau bab khilaf tak apa. Kalau bab syariat ini diubah, jangan dibenarkan seorang pun mengubah syariat ini. Imam Malik teruk lagi kata, Imam Malik kata orang yang buat benda-benda bid'ah, buat benda-benda palsu, dia kata apa? Dajjal, dia kata. Kadzab, dia kata. Boleh buka Imam Malik perkataan dia. Kita duk mari selawat, kata ni selawat ke Nabi, duk mari bergendang ni kata selawat ke Nabi. Apa dia ni? Jadi benda ni tidak ada asalnya daripada Nabi. Tidak ada asal. Kita pun bergendang lah. Wala al-badru alaina, tu pun dia kata selawat. Itu bukan selawat macam itu, nasyid. Tak apa, tak ada salah dengan apa-apa dari sudut akidah, tak ada apa. Kalau kita duk nasyid, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah terbitnya bulan purnama kepada kami. Katanya syair ini dibaca masa Nabi balik daripada peperangan. Tak apa nak nasyid begitu, nasyid ni, tapi itu bukan selawat. Bukan selawat. Yang ni mari pelik-pelik sampai ada lagu saya dengar tu ikut Jawa pun selawat juga. Lagu apa dah lupa dah. Lagu tu satu tu dibawa oleh Syekh apa nama tahu lah, Indonesia. Dia kata benda tu selawat juga. Pakai gendang lagi tu, gong-gong ke selawat. Soalan pertamanya, dia berdasar pada kaedah pertama ni, ada ataupun tidak? Sebelumnya ada ke tidak? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, benda tu jadi bid'ah. Boleh faham tak ni? Mudah je. Sembahyang contoh. Kita sembahyang. Bismillah. Sembahyang tahajud. Ada asal ke tak? Ada. Nabi buat ke tak?
Memang Nabi tak pernah tinggal sembahyang tengah malam. Nabi tak pernah tinggal sembahyang tengah malam dalam hidup Nabi SAW. Nak sembahyang berapa rakaat? Aisyah kata 8. Mampu lagi? Tak ada hak 20 ke 30 ke buat. Setakat mampu. Paling sikit 2. Paling teruk tak buat langsung. Nah, itu paling teruk sekali. Bangun kecing saja, pukul 5 bangun kecing. Kecing dalam bilik air, tutup lampu, tidur balik. Dah. Oh, tu malaikat tengok macam mana tak tahulah tu. Allah duk tengok, dia Allah. Sebab Allah Taala kata aku turun ke langit dunia sepertiga malam. Sambil menyebut siapa yang nak minta ampun, aku nak beri keampunan. Siapa nak minta hajat, aku nak bagi. Nabi sebut begitu. Kita ni Allah Taala kejut dah, kejut dengan cara pundi kecing kita ni penuh rasa nak kencing. Kecing dalam tandas. Okey, basuh siap-siap, dia tidur balik. Allah Ta'ala pun tengok menatang ni makan banyak sembahyang malam. Dah lah, kalau Tuhan nak menyumpah kita, boleh sabarlah. Makan banyak, duduk sembang banyak, bekerja banyak, tiba-tiba sembahyang nak 2 rakaat pun tak boleh. Satu orang panggil satu perkara yang besar apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerakkan kita sebelum subuh. Allah rahmat besar tuan-tuan. Betul, rahmat besar. Sebab masa tu masa orang lain tidur semua, dan masa tu wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika tu waktu minta ampun dengan Allah, tiba-tiba Tuhan kejut kita dengan cara rasa nak kecing. Tapi kita tak pandai hargai apa yang Allah Ta'ala buat. Paling-paling kurang malas semaya pun ambil wuduk apa duduk astagfirullah, astagfirullah, istighfar banyak-banyak di atas dosa kita buat. Tak ada rasa apa. Duduk kita tengok pukul 5. Awal lagi. Tarik selimut sikit tidur. Baru-baru pukul 6.30. Baru kelang kabut. Banyak kena tipu syaitan buat kita ni banyak. Tu solat yang ada dasarnya. Orang sebelum buat ke tak? Buat. Sahabat buat ke tak? Buat. Sehingga kan sahabat bengkok kaki sembahyang tahajud. Kalau sahabat tak ada kerja lain ke, tak ada jual kurma ke, tak ada kerja petang-petang pagi-pagi, dia kerja bukan jenis malah sahabat ni. Kaya-kaya semua bukan harta sikit-sikit. Tapi masa dia dengar Allah tu ada. Allah lah, kita ni masa lain banyak. Termasuk saya lah sendiri. Masa dengan Allah ni, kalau tu imam baca subuh-subuh panjang-panjang sikit, yo muka tu Allah. Tengok tu imam tengok gitu. Jeling ke tu imam. Tak, sebab apa? Tu imam baca panjang. Nah, sedangkan semaya subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca panjang semaya subuh. Panjang Nabi baca. Panjang tak panjang, kalau riwayat tu surah sajadah pertama, rakaat pertama, al-insan rakaat kedua. Panjang tu. Kita baca sajadah tu kerak 2. Dah, 2. Sebab apa? Makmum komplain baca panjang. Allah, mu nak pergi ambil duit kerajaan bagi, mu beratur di bank lama mana? Betul ke tak? Duit kerajaan nak bagi dalam belanjawan tu 1,500 seorang tu sanggup pergi beratur depan bank. Lama pun lama lah, tak apalah. Sebab apa? Nampak, pergi ambil, masuk kad, keluar duit. Pahala ni benda tak nampak. Orang tak nampak pahala ni, orang tak ingat akhirat. Bunyi dah jangan. Dah. 2 minit lagi, saya ambil 2 minit lagi, lepas tu kita azan, lepas tu kita semayang tu insya-Allah. Baik. Kalau saya nak berhenti azan dulu, dia jadi view ni dia jadi turun. Orang keluar lah, orang tak tunggu. Nah, jadi kita teruskan sikit lagi, 2-3 minit. Jangan memang saya mengajar tak lama, sekejap je. Hak biasa ikut tu sekejap je. Kalau lama tu tuan-tuan kena bagi warning lah. Baik saya tak lama mengajar. Sebab apa? Saya pun perut lapar juga macam tuan-tuan. Dah, baik. Tu yang pertama. Jadi kita ni, kesimpulan yang saya nak buat daripada kaedah pertama ni, semua ibadah ni ada contoh dia. Ada contoh dia. Semua ibadah. Sebab tu ulama usul fiqh dia kata bahawa ibadah ni asalnya haram. Ada dalil baru jadi halal. Makanan asalnya halal. Ada dalil baru jadi haram. Tu bab makanan.
Apa benda yang haramnya? Innama harrama alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. 2-3 perkara tu je haram. Kalau ikut-ikutlah. Tapi sebab apa yang tu jadi haram, yang ni jadi haram? Sebab dia kaitkan dengan 2-3 perkara ni. Bangkai, tak boleh makan bangkai. Jadi binatang yang makan bangkai tak boleh. Binatang makan bangkai, binatang bertaring. Imam Syafi'i kata tak boleh, berdasar kepada kaedah kiasnya makan bangkai. Boleh faham tu? Tu soal benda lain, dalam soal makanan. Tapi dalam soal ibadah, haram dulu. Semua ibadah tak boleh buat. Ada dalil baru jadi boleh. Dan nak tahu dalil itu, kena ambil daripada orang yang paling elok ibadah je, iaitu Nabi SAW. Dan orang selepas daripada itu dipanggil zaman sahabat Nabi SAW. Clear benda tu? Jelas. Maka kalau ibadah tu ada contoh, go, kita kata, jalan. Ibadah tak ada contoh, tak ada. Kadang-kadang orang rasa contoh-contoh saya bagi. Bismillah. Lah dia ni, kita makan, bismillah. Nabi ajar baca bismillah. Kul sammillah. Bismillah. Bismillah, makan. Orang sebelah berkata, pendek baca doa. Dia kata, Nabi ajar ni, dia tak tahu what Nabi ajar. Dia kata, pendek Nabi ajar, senang je. Memang Nabi ni orang paling faham perasaan orang. Kawan tu tengah lapar, pergi baca doa panjang-panjang, dah sakit hati. Betul ke tak? Apatah lagi berdoa ramai-ramai. Allah, saya kena dah sekali nak buka puasa. Orang jemput saya dulu ceramah ni luar daripada Perlis ni lah. Allah, lepas tu sebelum tu dia buat doa arwah pula dah. Saya kata kena dah, dia kena dah. Lepas tu dia kata, ustaz berdoa, kata Ustaz Imam doa lah. Saya kata, saya sudah ada tazkirah ni pukul 6.30 sampai pukul 7, maghrib 7 suku. Ustaz Imam tu apa? Al-Fatihah ila arwah gini. Khetah arwah ni, nama arwah 2, 3, 4, 5 lah dia. Dia baca summa ila arwah Muhammad, summa ila arwah, baca hafiz. Nama pula kok Jawa. Kau pelik. Nak cabut pergi pelesu tu imam baca nama saja. Bunyi dah teng bunyi azan dah buka puasa dah. Dia duk main arwah gitu. Saya kata pening tu imam ni. Tak, saya pun ambil buah tamak, saya pun makan bismillah. Orang lain tengok saya makan habis, tinggal tu imam tu seorang arwah pada muka dia. Habis aku balu habis dengan ayam bakar tu. Dah, tak reti. Dah waktu buka puasa, Nabi kata segera kau berbuka. Apa salahnya kalau nak baca doa untuk orang mati? Allahumma ghfir jami'i mautal muslimin. Ya Allah, berilah ampun kepada semua orang mati. Wal muslimin wal muslimat, muslimin. Termasuk dah lah tu. Mamak Doloh apa nama dalam tu. Tapi oleh kerana buat ibadah tidak ikut cara Nabi, begitulah cara dia. Wallahu a'lam, insya-Allah kita bahas pada bulan hadapan pun. Wallahu a'lam. Tak maaf lah, sebulan sekali nak macam mana? Dah, ni sampai bulan depan lupa pula hak ni. Harap-harap jangan lupalah dah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.